Rekod pendaratan tahunan ikan tuna di Labuan adalah tinggi iaitu sekitar 700 tan metrik setahun atau purata 2 tan sehari. Namun jumlah pendaratan yang tinggi itu tidak memberikan kepuasan kepada nelayan laut dalam itu dari segi pulangannya kerana pasaran tuna di rantau ini masih belum meluas. Ketika ini terdapat 5 pengusaha bot nelayan tuna di Labuan. Namun kebanyakan mereka menghadapi masalah pasaran tuna yang masih rendah. Hasil pendaratan ikan tuna tinggi, namun mereka sukar untuk memasarkannya kerana ketika ini ia hanya dijual di pasar-pasar. Inilah sekarang kami susah ini pasaran tiada. Tiada pasaran. Tiada pasaran di pasar-pasar. Bisa itu kerubuin saja. Lepas itu kami hindar sana di pasar tiada pasaran lagi. Kalau lebih banyak Labuan berapa saja boleh mampu. Kalau di pasar paling banyaklah dalam 1 tan. Lebih itu tiada lagi. Masalah mereka ini sememangnya sudah di bawah pengetahuan pihak yang berkaitan. Menurut Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli, kerajaan sedang berusaha menggerakkan industri pemprosesan tuna sama ada dalam bentuk semi-proses ataupun proses sepenuhnya. Kita sudah ada beberapa pelabur berpotensi ataupun potential investor yang sudah berbincang juga dengan kita sedikit sebanyak untuk melabur dalam pemprosesan ataupun pengetidan tuna. JV lah di antara syarikat Malaysia dengan syarikat yang satu tu Filipina, ada dengan China juga. Menurut Datuk Rosman, pembangunan yang bersepadu dalam rantaian tuna bermula daripada penangkapan sehinggalah pemasaran, seimbang dan mencapai sasaran. Beliau sebelum itu melancarkan 2 unit payau tuna atau rumah tuna yang akan diletakkan di perairan sekitar 80 hingga 120 batu nautika dari Labuan. Sejak 2014, 6 payau telah dilabuhkan Jabatan Perikanan Labuan. Keseluruhannya, pendaratan tuna di Labuan adalah hasil operasi nelayan menerusi sebuah vessel, 5 jongkong, 20 sampan kecil tuna dan kira-kira 200 bot pam. Lebih ramai penduduk Labuan yang menghadapi masalah buah pinggang berpeluang mendapatkan rawatan hemodialisis. Ini kerana Hospital Labuan menerima 3 lagi mesin hemodialisis bernilai RM135,000 sumbangan Maybank International. Menurut Pengarah Kesihatan Labuan, Dr. Ismail Ali, Hospital Labuan kini mempunyai 26 mesin hemodialisis untuk kegunaan lebih 100 pesakit. Ini sebenarnya sangat amat berguna dan amat berfaedah pada rakyat Labuan, khususnya bagi pesakit-pesakit di Labuan yang memerlukan khidmat ataupun rawatan hemodialisis. Di bawah masa ini kita dah ada 90 pesakit yang telah mendapat rawatan dan dalam senarai ada 14 lagi. Ada 14 lagi yang menunggulah. Sejak 2012, Maybank International telah melaksana tanggungjawab sosial korporatnya dengan menyumbang 8 mesin hemodialisis kepada Hospital Labuan. Majlis penyerahan mesin hemodialisis itu dilakukan Pengerusi Lembaga Pengarah Maybank International, Datuk Johan Arifin. Hadir sama Pengarah Hospital Labuan, Dr. Adnan Musa Balidran. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Labuan memulakan langkah melaksana kempen bebas rokok melibatkan pengangkutan awam bagi mewujudkan persekitaran sihat di kawasan tumpuan umum. Menurut pengarahnya Dr. Ismail Ali, sebagai permulaan, Jabatan Kesihatan Labuan sedang giat mempromosi kempen kesedaran bebas rokok itu. Jadi kita memulakan pendekatan untuk memberi kempen dulu pada masyarakat Labuan dan mereka yang menggunakan feri ini. Bila kesedaran dah tahap yang tinggi, mereka dah faham, kita akan memulakan inisiatif untuk membuat tindakan penguasaan secara perengkawan. Kita akan buat tindakan penguasaan pendidikan lah. Jadi kita akan beri mereka warning dulu lah. Dan seterusnya baru kita ambil tindakan penguasaan undang lah, menggunakan compound. Kempen difokuskan di kawasan jeti dan pintu masuk utama ke Labuan iaitu di Terminal Feri Kenderaan dan Ekspres. Jabatan Kesihatan Labuan telah berbincang dengan pihak yang berkenaan termasuk pengusaha operator feri, Jabatan Laut, Kastam serta Jabatan Pelabuhan dan Dermaga bagi memastikan kejayaan kempen itu. Bebas dengan rokok itu dari segi kesihatan memang baguslah. Lagipun satu, kalau orang melokok di dalam itu feri,
itu puntuk rokok, orang lepas merokok, buang sembarangan akan mengakibatkan kebakaran. Kempen bebas rokok itu bukan sahaja melibatkan kawasan dalam feri, malah di kawasan sekitar terminal yang telah digezetkan sebagai kawasan larangan merokok. Dr. Ismail berharap langkah tersebut akan memberi kebaikan kepada setiap penumpang dan menjadikan kawasan awam Labuan bebas daripada asap rokok. Menurutnya, kempen bebas rokok dan penguatkuasaannya akan diperluas ke sektor pengangkutan awam darat yang lain seperti bas dan teksi termasuk kawasan terminal. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya.